Okey, kita masuk kepada siri kereaktifan logam di mana kita belajar kereaktifan logam dengan air, di mana logam ni dia bertindak balas dengan air pada kadar yang berbeza mengikut jenis logam dan mengikut kadar kereaktifan logam tersebut. Okey, kita tengok macam mana. Okey, contohnya logam yang reaktif dia bertindak balas dengan air membebaskan haba yang banyak. Logam tindak balas dengan air dia akan membebaskan logam hidroksida campur dengan hidrogen. Hasil tindak balas larutan hidrogen yang alkali dan gas hidrogen dibebaskan. Okey, sebab itulah apabila kita masukkan natrium dalam air, dia akan menjadi logam hidroksida, larutan hidrogen yang alkali dan gas hidrogen dibebaskan dan bunyi pop kedengaran lah. Kalium campur air, dia akan jadi kalium hidroksida dan membebaskan gas hidrogen. Okey. Kenapa hidroksida? Sebab ada dalam air. Okey, natrium campur dengan air, dia akan menjadi natrium hidroksida campur dengan hidrogen. Natrium campur air, dia akan jadi natrium hidroksida dan membebaskan gas hidrogen. Kalsium campur dengan air, dia akan jadi kalsium hidroksida dan membebaskan gas hidrogen. Sama je. Magnesium campur air, dia akan jadi magnesium hidroksida campur dengan gas hidrogen. Ini adalah logam lah. Logam, kalium, natrium, kalsium, magnesium ni semua adalah logam. Ini air. Campur dengan air. Jadi dia akan jadi ni lah. Sebaliknya. Okey. Jadi, kereaktifan kalium dengan magnesium. Okey, kereaktifan ni menurun tau. Yang paling tinggi adalah kalium. Yang paling rendah adalah ni lah, bawah ni. Okey, magnesium. Okey, tengok ni. Kalau dia, bagaimana logam kurang reaktif bertindak balas dengan air? Kita nak buat macam mana? Jadi, kita kena letak dengan air panas supaya dia cepat untuk menghasilkan logam hidroksida campur dengan air. Sama juga. Okey. Logam campur air panas, dia akan jadi logam hidroksida dengan hidrogen. Okey, lepas tu aluminium campur air, jadi aluminium hidroksida, hidrogen. Kereaktifan yang menurun zinc. Sebab zinc dia kedudukan dia bawah daripada aluminium, jadi kereaktifan dia menurun lah. Kena campur air. Sama juga dia zinc hidroksida dengan hidrogen, gas hidrogen. Okay, logam yang tidak reaktif, dia tidak bertindak balas dengan air sejuk ataupun air panas. Contohnya plumbum, krom, argentum, emas. Ini semua kedudukan logam yang berada di bawah sekali. Di bawah dalam siri kereaktifan logam tu, logam-logam ni dia berada di bahagian bawah sekali. Jadi dia memang tak reaktif. Okey. Contoh kita mengkaji kereaktifan logam air. Tujuan untuk mengkaji kereaktifan logam air. Okay, ingat macam mana nak buat eksperimen. Mesti ada tujuan. Tujuan mesti ada perkataan untuk mengkaji kereaktifan logam air. Hipotesis logam menunjukkan kereaktifan yang berbeza apabila bertindak balas dengan air. Yang dimalarkan adalah isi padu air ataupun jisim logam. Mesti sama.
setiap logam yang berbeza tu dia mesti sama jisim dia ataupun isi padu air tu mesti sama. Ingat, formula ubah yang dimalarkan tidak boleh radas. Okey. Lepas tu yang dimanipulasi adalah jenis logam, iaitu logam yang berbeza lah yang dimanipulasi, yang diubah-ubah. Okey. Yang bergerak balas adalah kereaktifan logam. Kita nak tengok kereaktifan logam tu bila dia bertindak balas dengan air, apa yang berlaku. Okey. Jadi kita ambil jenis radas dan bahan. Okey, magnesium, aluminium, zinc, okey, kuprum. Okey, ni kita tengoklah sodium. Kalau tengok kat sini, sodium dia akan bertindak balas dengan sangat cepat. Okey, tengok kat sini Sodium dia bertindak balas dengan cepat atas air dan bunyi hissing sound. With hissing sound. Bunyi hissing sound ni. Lepas tu larutan yang terhasil daripada tindak balas logam dengan air tadi akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Kalsium. Colorless gas is released, produce pop sound when test with a burning splitter. Okay, akan masih bunyi pop bila diuji dengan kayu uji menyala. Jadi, larutan akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Magnesium, dia kurang dengan cool water tetapi dia lebih marak dengan hot water. Sama juga, colorless gas juga akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Sebab apa? Sebab alkali semua. Okay, aluminium akan bertindak balas dengan air panas. Akan bebaskan gas hidrogen juga. Akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Kalau zinc bertindak balas dengan perlahan dengan air panas. Okay, akan membebaskan juga gas hidrogen. Dan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Sama juga dengan koprom. Okay, tapi koprom ni dia tak bertindak balas dengan air panas ataupun air sejuk. Dan tak akan menukarkan kertas litmus merah sebab dia tak bertindak balas. Okay, lepas tu jadi yang paling reaktif kepada kurang reaktif. Jadi paling reaktif adalah sodium. Kurang reaktif adalah koprom. Jadi hipotesis diterima. Kereaktifan logam dengan asid cair, di mana logam reaktif bertindak balas cegah dengan asid cair menghasilkan garam dengan gas hidrogen. Logam campur air jadi garam dan hidrogen. Contoh kalsium campur dengan asid hidroklorik, dia akan jadi kalsium klorida campur dengan gas hidrogen dibebaskan. Kenapa klorida? Sebab asid hidroklorik. Klorik jadi klorida. Logam kurang reaktif bertindak balas kurang cegah dengan asid cair dan menghasilkan garam dengan gas hidrogen. Contoh magnesium campur dengan asid nitrik, dia jadi magnesium nitrat dengan gas hidrogen. Kenapa nitrat bukan klorida? Sebab asid yang digunakan adalah asid nitrik. Jadi jadi hasil dia adalah magnesium nitrat. Bukan magnesium klorida. Sebab asid yang digunakan adalah asid nitrik, bukan asid hidroklorik. Jadi hasil garam tu kena tengok kepada jenis asid yang digunakan. Kalau dia guna asid nitrik, maka nitrat lah. Kalau dia guna asid hidroklorik, maka klorida. Logam tidak reaktif seperti koprom, argentum emas tidak bertindak balas dengan asid cair. Okey, kita tengok kepada menguji kereaktifan logam dengan asid cair. Tujuan untuk mengkaji kereaktifan logam dengan asid. Hipotesis logam menunjukkan kereaktifan yang berbeza apabila bertindak balas dengan asid cair. Dimalarkan isi padu dan kepekatan asid, dimanipulasi jenis logam yang berbeza
Yang bergerak balas adalah kereaktifan logam. Tengok kadar kereaktifan logam yang berbeza. Sebab kita guna jenis logam yang berbeza kereaktifan. Jadi, magnesium, aluminium, zinc dan kuprum. Maka kalau magnesium tindak balas sangat cergas, membebaskan gas tidak berwarna bunyi pop kedengaran bila diuji dengan kayu uji menyala. Kenapa bunyi pop? Sebab gas yang dibebaskan adalah gas hidrogen. Dan nak uji gas hidrogen guna kayu uji menyala. Aluminium tindak balas cepat. Tapi berbanding magnesium, aluminium lagi rendah lah. Okey, jadi gas tidak berwarna, bunyi pop juga kedengaran bila kayu uji menyala. Sebab dia membebaskan gas hidrogen. Jadi bila gas hidrogen, automatik bila diuji dengan kayu uji menyala, akan dengar bunyi pop. Okey, kalau zinc, tindak balas kurang cergas berbanding aluminium sebab kereaktifan zinc berada di bawah aluminium. Jadi dia kurang cergas. Kuprum dia tidak bertindak balas sebab kuprum berada di bawah dan dia merupakan logam yang tidak reaktif. Okey. Jadi hipotesis diterima di mana logam menunjukkan kereaktifan berbeza dengan kadar tindak balas menggunakan asid cair. Okey, kita tengok kereaktifan logam dengan oksigen. Okey, logam bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan logam oksida apabila terbakar dalam udara. Logam campur dengan oksigen, dia akan jadi logam oksida. Dia dapat oksida sebab ada kehadiran oksigen. Kereaktifan logam dengan oksigen ditentukan dengan kekuatan nyalaan logam yang terhasil. Ini kita pernah buat masa form 3 dulu. Okey. Logam reaktif terbakar dengan nyalaan terang berwarna nyalaan berbeza membentuk logam yang berlainan dengan tindak balas dengan oksigen. Magnesium campur oksigen jadi magnesium oksida. Logam yang tak reaktif berbara dengan malap, tindak balas oksigen, zinc campur oksigen dia jadi zinc oksida. Logam yang tidak reaktif dia tidak akan bertindak balas oksigen seperti perak, emas dengan platinum. Okey, kita uji kereaktifan logam. Kita untuk mengkaji kereaktifan dengan oksigen pada logam. Logam yang berlainan menunjukkan kereaktifan yang berbeza. Yang dimalarkan jisim atau kuantiti logam mesti sama. Dimanipulasi jenis logam yang berbeza. Bergerak balas kereaktifan logam bila bertindak balas oksigen tu memberi kadar kereaktifan yang berbeza. Okey, di mana magnesium dia akan terbakar dengan nyalaan terang, pepejal putih terbentuk. Aluminium terbakar tetapi kurang menyala terang daripada magnesium. Pepejal putih terbentuk juga. Zinc berbara dengan nyalaan terang. Kalau kuprum menyala dengan malap dan pepejal logam hitam terbentuk. Okey, kalau tengok kat sini magnesium paling reaktif, kuprum paling bawah. Jadi kereaktifan dia menurunlah daripada magnesium ke kuprum. Okey, kita tengok yang ni ya. Perbandingan kereaktifan logam, air, asid dan oksigen. Okey, kalau tengok kat sini, yang paling reaktif adalah kalium. Yang kedua natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumber, kuprum, emas, jengkak emas. Yang paling atas paling reaktif. Yang bawah kurang reaktif. Jadi kalau bertindak balas dengan air pun, yang atas tu, kalium, natrium, kalsium ni dia paling cepat walaupun yang air sejuk. Magnesium, aluminium, zinc, ferrum yang air panas. Tapi kalau yang kat bawah ni air sejuk, air panas pun dia tak bertindak balas. Kalau dengan asid pun sama. Kalau 3 logam atas ni cergas. Kalau bawah ni kurang. Kalau bawah ni pun dengan asid cair perlahan. Kalau bawah sekali emas ni tak. Kalau oksigen, kalium, natrium, kalsium, magnesium terang. Kalau aluminium, zinc, ferrum ni sederhana. Stannum, plumber, kuprum menyala dengan malap. Kalau jenteng emas, tak ada tindak balas langsung. Okey.
Sebab tu emas kita guna untuk perhiasan sebab dia tak bertindak balas.